Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Najmi bin Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabi Fitri bin Norli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Muhammad Faris bin Abu Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Hafiz bin Asman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakimi bin Ahmad Saleh. Biodiversiti merangkumi semua jenis haiwan dan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Malaysia adalah negara yang bertuah kerana telah terpilih dalam 17 buah negara yang kaya dengan biodiversiti ini. Masalah keputusan biodiversiti sering disebut oleh masyarakat kita. Jadi, mari kita dengar apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku. Faktor penerakaan hutan. Yang pertama, pembangunan untuk melakukan kawasan perumahan dan pembangunan yang tinggi. Yang kedua, pembinaan jalan raya untuk menghubungkan sesuatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, pertanian. Dan keempat, pembalakan. Jadi seterusnya, mari kita dengar pula apakah kesan-kesannya kepada individu dan komuniti. Seterusnya, saya akan menceritakan kesan terhadap keputusan biodiversiti terhadap individu dan komuniti. Okey, untuk kesan yang pertama adalah dari segi sosial. Sikap masyarakat yang kurang mengambil peduli tentang pemeliharaan alam sekitar akan mengakibatkan lahirnya masyarakat yang kurang sivik dan jika berlarutan akan menjadikan generasi akan datang kurang peka terhadap pemeliharaan alam sekitar. Seterusnya, untuk kesan yang kedua pula adalah dari segi kesihatan. Individu akan mudah terkena penyakit kronik seperti asma yang disebabkan daripada asap pembakaran terbuka, asap rokok dan asap daripada kenderaan. Untuk kesan yang ketiga pula adalah dari segi kebersihan. Komuniti akan terjejas akibat pergerakan yang kotor melalui sisa pembuangan sampah sarap di merata tempat yang menjadi tempat pembiakan haiwan perosak seperti lipas, tikus dan nyamuk. Kesan yang terakhir pula adalah dari segi ekonomi. Ekonomi negara akan merosot apabila sumber semula jadi seperti kayu balak berkurang untuk menjadi bahan dagang ke negara lain. Seterusnya, mari kita lihat pula video berkaitan isu yang kita bincangkan ini. Di Ceroboh sekurang-kurangnya 73 kali dalam 2 tahun. Itu nasib yang menimpa hutan simpan di Terengganu yang kini jelas menanggung kesan aktiviti pencerobohan dan pembalakan haram. Tidak hanya kehilangan khazanah berharga seperti balak, aktiviti itu juga turut mengancam hidupan liar serta manusia. Turun padang meninjau situasi sebenar di hutan simpan Rasau Kertih Dungun, wartawan Muhammad Isa Abdillah Ngah. Sejak tahun 2020 hingga tahun lalu, 45 kertas siasatan telah dibuka terhadap kes pencerobohan hutan di negeri ini. 7 kes dihadapkan ke mahkamah, manakala 30 pesalah mencuri hasil hutan lain di kompaun. Meskipun pelbagai usaha penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan, penjenayah hutan nyata tidak serik merompak hasil hutan terutama di sekitar hutan simpan Rasau Kertih ini. Dakwa penduduk sifat rakus dan tamak pihak yang tidak bertanggungjawab itu jelas apabila ada yang sanggup menebang balak yang belum matang. Malah, sejak aktiviti pembalakan tidak terkawal itu juga, keselamatan penduduk turut terancam ekoran kehadiran hidupan liar yang keluar mencari makan serta perlindungan setelah habitat mereka diceroboh. Hutan di kawasan ini bukannya luas sangat. Jadi kita memang dari peternak-peternak di sini terasa amat-amat bimbang lah. Pertama, bila kawasan penempatan harimau tu dah sempit, dah kurang, harimau akan
pergi ke ladang, masuk ladang. Memang tahu bimbang, memang bimbang sangat-sangat lah. Begitu. Kenapa bimbang? Sebab harimau kena hutan ada, harimau pun masuk dalam ladang. Apabila masuk dalam ladang, makanlah lembu-lembu perperaan orang ni. Jadi kita minta dihentikan terus ke macam mana? Kalau boleh, minta dihenti terus lah balak-balak semua. Turut terancam mata pencarian penduduk setempat. Buluh tak ada, jadi kita pun tak. Bila kita minta harga buluh naik, macam-macam sungguh lah. Dia kata mahal. Dah buluh susah. Dia orang buat lemang ni, dia tak tahu susahnya kita cari buluh nak boleh ke buluh ni. Selain dijadikan ladang ternakan ayam, penduduk turut mendakwa ada kawasan hutan yang diteroka secara haram itu telah ditanam kelapa sawit sebelum dijual kepada orang ramai. Harga tanah yang ditawarkan pula serendah 6 hingga RM10,000 bagi 0.4 hektar. Justru pihak berwajib digesa bertindak dengan lebih agresif selain bekerjasama dengan pelbagai badan kerajaan, badan bukan kerajaan NGO, gerakan, penyelidik dan orang awam dalam menangani isu ini. Malah sudah tiba masanya penggunaan teknologi pendirian jauh, sistem maklumat geografi dan sistem penentuan kedudukan sejagat perlu dipertimbangkan dalam usaha mengesan serta memantau aktiviti pencerobohan hutan. Hari sudah terang, tak payah nak suluh-suluh. Apa yang anda lihat ini adalah kesan pembalakan haram dari hutan simpan Kertih. Dan selepas tanah digondol, kemudian ditanam kelapa sawit. Apakah suatu masa nanti hutan simpan akan bertukar menjadi hutan sawit? Laporan Muhammad Ishak Abdul Langah untuk TV3. Sekarang mari kita lihat pula temu bual yang akan dibuat oleh Faris berkaitan dengan masalah ini. Kembali lagi bersama saya, itu saudara Muhammad Faris. Okey, hari ini saya akan membincangkan ataupun mengupas mengenai isu semasa itu, isu biodiversiti hutan. Dengan saya Encik Muhammad. Okey, Encik, apakah yang Encik faham mengenai keputusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan? Punca saya tahu ni lah. Sebab pokok banyak ketebang lah. Sebab tu Seterusnya, apakah pendapat Encik mengenai kepentingan memelihara alam kepada masyarakat? Saya rasa penting sebab apa, flora fauna ni memang dia bagi benefit untuk ekosistem. Betul. Akhir sekali, apakah cadangan ataupun langkah yang dapat dilakukan untuk menangani keputusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan? Saya rasa kalau macam tu buat kerajaan lah. Kerajaan kena macam ambil hal pasal benda ni. Mereka banyak kena tanam pokok rumah, mereka kena buka sumber duit sikit lah untuk tanam pokok kan. Untuk contoh dia pokok-pokok bakau apa semua tu kan. Lepas tu pokok-pokok yang tu lah. Okey, terima kasih kepada Encik Muhammad. Bersama dengan saya, itu Datuk Bandar Encik Kasim. Okey, Cik. Apakah yang Encik faham mengenai keputusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan? Boleh bagi tak apa ni sangat tak apa faham tak? Boleh bagi detail sikit sebab Okey, biodiversiti ni sekarang kita lihat boleh banyak penerokaan hutan, penebangan balak-balak apa semua tu menyebabkan banyak keputusan. Apa pandangan Encik? oh mungkin ni sebab penebangan hutan banyak, betul. Mungkin orang suka bakar tempat buka. Mungkin tu sebab biodiversiti akan tercemarkan Ya, Datuk. Apakah pendapat Datuk mengenai kepentingan memelihara alam kepada masyarakat? Kepentingan dia, manusia kena kena saling bergantungkan dengan alam sekitar. So kita kena jaga sekitar. Contoh parit ni banyak sangat sampah, so ayam pun jadi kotor kan. Sebab tu kena, so kita sebagai manusia kena saling jaga kebersihan alam sekitar. Betul ya.
Untuk akhir sekali, apakah cadangan ataupun langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kepupusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan tu? Dengan perombakan paling baru ni, contoh lah ni kan tengah ada Perdana Menteri baru lah. So Perdana Menteri kena spend more duit ke buat kempen untuk melihara alam sekitar, biodiversiti. Sama dengan saya, warga setempat. Okey, cik? Ya, cik. Nama apa, cik? Nama saya Muhammad Rezaku bin Ahmad Izam. Oh, cik. Cik warga sini ya? Ya, saya warga sini, dah lama saya duduk di sini. Apakah yang cik faham mengenai kepupusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan? Apa yang saya faham? Yang saya faham ni banyak pembinaan bangunan-bangunan yang baru menyebabkan banyak flora dan fauna yang terpupus. Seperti kita tengok banyak pokok ditebang semata-mata untuk kemajuan satu tempat, dan banyak haiwan-haiwan pupus seperti kita dah dengar cerita harimau Malaya hampir pupus hanya kerana penebangan hutan-hutan. Itu saja harapan saya. Cik, boleh kita teruskan? Boleh. Okey, cik, apakah pendapat yang cik faham mengenai kepentingan memelihara alam kepada masyarakat? Ianya antara satunya adalah demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang lah. Kalau dia terus ditebang, tak dijaga, nanti akan pupus begitu saja. Generasi yang akan datang tidak akan tahu, tidak akan dapat berjumpa dengan benda-benda ni. Ya, akhir sekali, cik. Apakah cadangan ataupun langkah yang dapat dilakukan untuk menangani kepupusan biodiversiti ekoran penerokaan hutan? Okey, langkah-langkah yang boleh dilakukan lah ya, antara satunya adalah peranan media massa seperti surat khabar, majalah, televisyen dan radio. Mereka perlu memainkan peranan proaktif dalam membentuk cara pemikiran anggota masyarakat sekarang. Sebab apa, kalau tak ada benda-benda macam ni, memang orang takkan tahu. Memang orang takkan tahu cara nak jaga alam sekitar, takkan tahu macam mana alam sekitar tu lah. Itu saja kot daripada saya. Okey, sampai di sini saja temu bual kita bersama warga setempat. Okey, kita kembali ke studio. Akhir sekali, mari kita lihat apa yang dapat kita rumuskan daripada perbincangan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan berkaitan tentang rumusan hasil daripada temu bual bersama orang awam tadi. Berdasarkan pemerhatian yang kita peroleh, kita mendapati bahawa masih lagi terdapat segelintir masyarakat yang sedar akan kemusnahan dan kerosakan flora dan fauna. Oleh itu, kita sesama masyarakat perlulah sentiasa mengamalkan kebersihan dan menjaga alam sekitar ini. Terusnya, masyarakat juga perlu mendidik anak-anak ataupun generasi muda sejak daripada kecil lagi. Kerana generasi muda merupakan generasi yang akan meneruskan kemajuan dan pembangunan di masa yang akan datang. Bab kata pepatah, melentur bulu biarlah daripada rebungnya. Akhir sekali, pesanan daripada saya sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita perlulah sentiasa bekerjasama untuk membangunkan dan menjaga bagi melestarikan flora dan fauna agar tidak pupus ketinggalan zaman. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimanfaatkan oleh semua masyarakat Indonesia. Sekian, terima kasih.